Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Video kali ini kita akan belajar tema yang kedua, sistem perundangan dan kehakiman Islam. Kita akan belajar tasawuf Islam, sistem kehakiman Islam, iaitu pelajaran yang keempat. Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan mengenali standard kandungan tajuk ini. Standard kandungan sistem kehakiman Islam ialah memahami konsep asas sistem kehakiman Islam dan kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syarak. Apa yang akan kita belajar dalam video kali ini berdasarkan standard pembelajaran. Yang pertama iaitu menyatakan konsep asas sistem kehakiman Islam, kemudian menerangkan matlamat sistem kehakiman Islam, dan yang ketiga menjelaskan jenis kesalahan jenayah dan hukumannya serta prosedur keterangan untuk mensabitkan sesuatu kesalahan. Mari kita belajar. Kita terus kepada konsep yang pertama iaitu konsep asas sistem kehakiman Islam. Baik, kehakiman atau al-qada pada bahasa bermaksud menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Manakala pada syarak pula bermaksud menyelesaikan pertikaian atau tuntutan antara dua atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling baik memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, kita lihat pula proses ataupun sejarah proses kehakiman bermula daripada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman baginda, baginda adalah ketua negara juga sebagai ketua hakim. Akan tetapi apabila wilayah semakin luas, Rasulullah SAW melantik gubernur sebagai hakim. Antara gubernur yang pernah dilantik oleh baginda ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muaz bin Jabar. Kemudian kita lihat pula pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan kuasa kehakiman seperti mana zaman Rasulullah SAW. Manakala semasa zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditubuhkan badan khas bagi mentadbir urusan kehakiman. Dan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, beliau telah memberi saraan iaitu gaji yang tetap kepada hakim dari hasil peruntukan Baitul Mal. Sekarang mari kita lihat prinsip-prinsip kehakiman Islam yang terdiri dari 4 perkara. Pertama, merujuk kepada wahyu Rabbani. Sumber asas kehakiman Islam adalah daripada wahyu Allah. Sebarang keputusan dan tindakan hakim mestilah berasaskan panduan Al-Quran dan hadis. Kedua, menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Kehakiman Islam bersifat adil tanpa mengira kedudukan dan pangkat seseorang bagi memastikan kezaliman dapat dihapuskan. Ketiga, menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan hukum yang bersifat pencegahan, pembalasan dan pemulihan terhadap masyarakat daripada melakukan jenayah.
Manakala yang keempat, mengamalkan adab dan akhlak Islam, menjunjung dan memelihara nilai-nilai mulia dalam masyarakat supaya tidak dicemari dengan sifat mazmumah seperti melakukan kezaliman atas orang lain. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, mari kita lihat pula standard pembelajaran yang seterusnya. Sekarang mari kita teruskan kepada 2.2.2 iaitu matlamat kehakiman Islam. Matlamat kehakiman Islam terdiri daripada 3 perkara asas yang penting. Yang pertama, menegakkan keadilan. Pelajar perhatikan A yang dihitamkan. Kemudian menentang kezaliman, ZA yang dihitamkan. Kemudian membela orang yang dizalimi, B, dengan kata ringkas iaitu azab, supaya pelajar dapat ingat menegak keadilan, menentang kezaliman dan membela orang yang dizalimi dengan kata ringkas azab. Mari kita huraikan satu persatu matlamat sistem kehakiman Islam. Yang pertama, menegakkan keadilan. Keadilan dalam Islam bersifat sejagat tanpa mengira darjat, pangkat, keturunan dan agama. Sesiapa terbukti bersalah perlu dihukum dengan adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Ma'idah ayat 42 bererti, dan jika engkau menghukum, maka hukumlah antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah SWT mengasihi orang yang berlaku adil. Yang kedua, iaitu menentang kezaliman. Maksudnya ialah Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan masyarakat. Firman Allah dalam surah Hud ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman yang akan menyebabkan kamu dibakar oleh api neraka ketika kamu tidak mempunyai seorang pelindung pun selain Allah SWT. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Manakala yang ketiga pula ialah membela orang yang dizalimi, iaitu sistem kehakiman Islam sangat mengambil berat terhadap orang yang dizalimi demi menegakkan keadilan agar maruah, harta benda dan nyawa dikembalikan haknya. Sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Artinya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dengan menasihatinya atau menghalangnya, atau yang dizalimi dibantu dan dibela. Riwayat Al-Bukhari. Jadi pelajar-pelajar ingat ada 3 matlamat sistem kehakiman Islam dengan kata ringkas azab tadi. Baik, yang seterusnya kita lihat 2.2.3 jenis kesalahan jenayah dan hukumannya. Baik, klasifikasi hukuman jenayah dalam Islam terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah hudud. Yang kedua ialah kisas. Yang ketiga ialah takzir. Dan yang keempat ialah diyat. Sekarang mari kita hurai satu persatu klasifikasi jenayah tersebut. Yang pertama ialah hudud. Hudud ialah kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan sebagai memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kesalahan yang termasuk dalam hudud ialah pertama zina. Bagi yang belum berkahwin, maka hukumannya ialah 100 kali sebatan. Yang telah berkahwin direjam hingga mati. Sesiapa yang menuduh seorang perempuan yang beriman melakukan zina, iaitu qazaf, maka hukumannya ialah disebat 80 kali. Siapa yang minum arak, maka 40 kali sebatan. Mencuri, dipotong pergelangan tangan. Merompak, mengganggu ketenteraman awam. Merampas harta tanpa membunuh, tangan dan kaki dipotong secara bersilang. Manakala pelaku murtad akan dibunuh
Hukuman bunuh hanya diputuskan oleh pemerintah Muslim setelah pelaku enggan bertaubat apabila diminta. Baik, yang seterusnya mari kita lihat QR code yang berkait dengan hukuman hudud. Di sini Ustazah telah paparkan QR code yang ada dalam buku teks. Okey, pertama zina. Ustazah telah ringkaskan dalam bentuk carta supaya pelajar-pelajar cemerlang sekalian mudah faham. Pertama, zina yang terdiri daripada 3 perkara, iaitu mempunyai saksi yang cukup syarat, pengakuan penzina yang cukup syarat, dan yang ketiga ialah qarinah atau pembuktian. Maksud saksi yang cukup syarat ialah 4 orang saksi, baligh, sempurna akal, adil, muslim dan benar-benar menyaksikan kesalahan atau jenayah tersebut. Kedua, pengakuan di hadapan pemerintah, sempurna akal, baligh, diucapkan jelas dan tepat. Manakala maksud qarinah dan atau pembuktian ialah mempunyai bukti yang sah. Jika paksaan, maka zina itu ditolak. Dan seterusnya, bukti yang menyokong dakwaan perlu diperolehi. Seterusnya, mari kita lihat penjelasan qazaf dalam QR code tersebut, iaitu terdiri daripada 3. Pertama, keterangan daripada 2 orang saksi. Kedua, pengakuan atau ikrar. Dan yang ketiga, sumpah orang yang tertuduh. Keterangan 2 saksi bermaksud al-qazif, iaitu yang disabitkan qazaf ataupun orang yang menuduh tidak dapat mengemukakan saksi. Kedua, saksi memenuhi syarat. Dan yang ketiga, memadai, mempunyai 2 orang saksi. Pengakuan atau ikrar bermaksud pengakuan dari pihak tertuduh boleh menolak qazaf. Tertuduh mengaku di hadapan hakim. Seterusnya, sumpah orang yang tertuduh ialah jika tertuduh bersumpah menafikan, maka penuduh dikenakan qazaf. Jika dituduh enggan bersumpah, maka benarlah tuduhan tersebut. Kita lihat pula kepada mencuri. Rincian pensabitan mencuri terdiri daripada 2, iaitu syahadah atau keterangan saksi dan pengakuan orang yang mencuri. Keterangan saksi bermaksud disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Pengakuan memadai sekali pengakuan diterima jika ada dakwaan. Baik, seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan qisas. Qisas ialah kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi hak manusia yang dizalimi secara fizikal. Hukuman tidak boleh diubah atau dibatalkan setelah nyata kesalahan tersebut, kecuali pihak yang menuntut bela memaafkannya dan digantikan dengan bayaran diat. Okey. Baik. Antara kesalahan qisas ialah membunuh dengan sengaja. Hukumannya ialah dibalas bunuh. Mencederakan anggota badan, hukumannya ialah dibalas cedera sebagaimana cederanya mangsa. Okey. Kita tengok QR code tentang qisas. Perincian qisas dalam QR code buku teks terdiri daripada 4, iaitu sengaja bunuh, berpunca daripada permusuhan, penjenayah boleh memikul tanggungjawab dan sekufu. Maksud sengaja bunuh ialah kejadian ketika mangsa masih hidup, mati kerana pembunuhan, niat sengaja membunuh. Manakala yang kedua berpunca dari permusuhan, bermaksud terbatal qisas jika menjalankan tugas membunuh, kemudian menggunakan hak mempertahankan diri. Ini semua terbatal hukum qisas. Yang ketiga, penjenayah boleh memikul tanggungjawab, bermaksud penjenayah seorang yang sudah baligh, waras, kehendak sendiri, mengakui hukum pembunuhan ataupun pembunuh adalah muslim atau kafir zimmi, pembunuhan secara langsung. Maksud sekufu ialah mangsa menyamai kedudukan pembunuh.
Okey, klasifikasi yang ketiga ialah takzir. Apakah takzir? Takzir ialah kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim untuk memutuskannya. Maksudnya hukuman tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, tak ada, ya. Dan mungkin jenayah ini adalah jenayah yang baru yang tidak wujud pada zaman-zaman sebelum. Maka keputusan menjatuhkan hukuman boleh diberi kepada pemerintah, ya, atas budi bicara hakim. Okey, contoh kesalahan hudud dan kisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman. Jadi antara hukumannya ialah nasihat, teguran, ancaman dan pemulauan. Okey, kesalahan khalwat dan mencuri yang tidak cukup nisab, okey, antaranya ialah pengisytiharan umum. Okey, perbuatan mengganggu ketenteraman awam seperti menipu, rasuah, berjudi, kesalahan jalan raya, dadah dan sebagainya, maka antara hukumannya ialah denda, sebat, buang daerah, penjara dan lain-lain. Yang keempat ialah diat. Diat ialah harta yang wajib diberikan pada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman kisas yang tidak dapat dilaksanakan. Diat terbahagi kepada dua, iaitu diat berat dan diat ringan. Mari kita lihat perbezaan antara diat berat dan diat ringan. Diat berat, okey, membunuh dengan sengaja yang ada niat membunuh. Waris mangsa tidak mahu kisas dijalankan dan menukarkan dengan diat. Maka kadar diatnya ialah 100 ekor unta ditanggung oleh pembunuh sepenuhnya dan mesti dibayar dengan segera. Okey. Yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja tapi seolah-olah sengaja. Contohnya seorang memukul orang lain dengan rotan lalu mati. Maka kadar diatnya ialah 100 ekor unta ditanggung oleh waris pembunuh dan boleh dibayar secara beransur-ansur selama 3 tahun. 3 tahun. Kita lihat pula diat ringan. Antara keterangannya, membunuh dengan tidak sengaja. Sebagai contoh, seorang pemburu tertembak orang lain yang disangka seekor rusa. Kadar diatnya ialah 100 ekor unta yang ditanggung oleh waris pembunuh dan boleh dibayar beransur-ansur selama 3 tahun. Dibahagikan kepada 5 jenis unta. Ya, pertama, 20 ekor unta betina berumur setahun ke atas, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun ke atas, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun ke atas, 20 ekor unta betina berumur 3 tahun ke atas dan 20 ekor unta betina berumur 4 tahun ke atas. Sekarang mari kita lihat prosedur keterangan untuk mensabitkan kesalahan. Prosedur ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua ialah kesaksian dan yang ketiga ialah pembuktian. Pengakuan, kesaksian dan pembuktian. Apakah yang dimaksudkan dengan pengakuan? Iaitu pengakuan yang jelas daripada orang yang telah melakukan kesalahan. Kedua, pengakuan dibuat secara waras dan bebas tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Yang kedua ialah kesaksian. Saksi mestilah baligh, sempurna akal, adil, amanah dan bebas daripada sebarang keraguan. Saksi tidak bermusuh dengan orang yang didakwa. Bilangan saksi sekurang-kurangnya 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan yang adil bagi setengah kes. Bagi kes penzinaan, saksinya ialah 4 orang lelaki. Formulanya di sini, ya, 2 lelaki atau 1 lelaki bersama dengan 2 perempuan atau 4 lelaki. Yang ketiga ialah pembuktian. Maksudnya ialah kesalahan boleh disabitkan apabila dapat dibuktikan melalui bahan atau alat tertentu berkaitan kes seperti ujian DNA, senjata, kesan jari dan sebagainya. Pada zaman yang serba canggih ini, pelbagai bukti boleh didapati melalui teknologi. Baik, ya.
Jadi keistimewaan hukum jenayah dalam Islam, kita lihat dalam QR code buku teks, ya, hudud, penjenayah akan rasa takut untuk mencuri harta orang lain. Penjenayah akan insaf dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Memberi pengajaran kepada orang awam. Kisas pula melindungi jiwa yang tidak berdosa dari dizalimi kerana nyawa amat berharga, menegakkan keadilan, menjamin ketenteraman hidup supaya tidak diganggu oleh penjenayah. Takzir, ya, atas budi bicara hakim dapat memelihara keamanan dalam masyarakat, melahirkan ahli masyarakat yang berdisiplin, melahirkan manusia yang bertakwa kerana meninggalkan larangan Allah. Manakala diat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat berkaitan ganti rugi, memberi peluang kepada penjenayah untuk bertaubat atas kesalahan yang dilakukan, mengelakkan keluarga mangsa membalas dendam ke atas kesalahan bunuh yang tidak disengajakan. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, kesimpulannya, sistem kehakiman Islam merupakan sistem terbaik dalam menyelesaikan kes jenayah yang berlaku kerana memberi pengajaran dan pemulihan kepada semua ahli masyarakat, sehingga jika dilaksanakan sepenuhnya pasti menghasilkan masyarakat yang harmoni dan selamat, bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Semoga memberi manfaat. Selamat meneruskan pembelajaran. Semoga menjadi pelajar yang cemerlang bukan sahaja di dunia dan di akhirat. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye.